Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung dengan topik pola nombor dan anggaran. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar dua tajuk, dua topik, tapi dua topik yang pendek, yang senang. Sebab tu cikgu masukkan dua. Okey. So, kita teruskan dengan perincian tajuk. Okey, untuk perincian tajuk ini adalah apa yang akan kita belajar hari ini. Okey, so benda ni sebenarnya lebih kepada panduan kepada cikgu lah. Okey, so awak tak perlu fokus pada ini. Okey, so pola nombor. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan pola nombor, okey, cikgu nak awak tengok kat sini. Okey. So, pola nombor, apakah yang dimaksudkan dengan pola nombor? Okey, so pola nombor ni, dia macam satu set nombor yang disusun mengikut mengikut sesuatu corak. Pola ni macam corak lah. Apa maksud corak ni? Okey, so kita tengok kat sini. So, di sini ada satu set pola nombor. Cikgu tak tunjuk lagi nombornya. Bengkok je aku tulis. Okey, so sini ada satu set pola nombor. Okey, ada 5 nombor. Sekiranya nombor pertama cikgu letak 10. Kedua 20. Yang ketiga cikgu letak 30. Yang keempat dengan 5 cikgu biarkan kosong. So, cikgu pasti semua dapat teka lah. Sini mesti adalah 40 dan yang kelima ialah 50. So, untuk 40 dan 50, kalau awak dapat tahu jawapannya adalah 40 dan 50, maksudnya awak dah faham apa maksud pola nombor. Okey, so 10 ke 20 dia tambah dengan 10. So, ini adalah pola menaik sebab semuanya menaik, tambah 10. Tambah 10. So, ini kita panggil menaik secara 10-10. Okey, so apa beza menaik 10-10 dengan menaik yang lain? Okey, ada lagi menaik pola menaik jenis lain. Contohnya soalan ini. Okey, ini cikgu biarkan kosong yang depan. Sini cikgu letak 350. Sini cikgu biarkan kosong. Sini 550. 650. Okey, so kita tengok kat sini. Yang kosongnya kat sini ada di tengah-tengah dan juga di hadapan. So, langkah yang paling senang untuk kita tahu pola nombor, kita cari dua nombor yang duduk bersebelahan. Okey, yang kita tahu nilainya. Okey, macam ini dengan ini adalah anu. Okey, kita tak tahu nilai dia. So, ini kita dah tahu dah. So, nilai yang duduk bersebelahan ialah 650 dengan 550. Kita tengok nombor tu. Kita perhatikan dulu nombor yang telah diberikan. Okey, sifar di tempat sah semuanya sifar. Nampak? Ini sah, ini sah, ini sah. Di tempat puluh pula 5, 5, 5. Tetapi di tempat ratus dia berbeza. So 3. Sini 5, sini 6. So 5 dengan 6 beza. 6 tolak 5 ialah 1. Tapi 1 tu 100 600 tolak 500. So bezanya adalah 100. Menaik ke menurun? Okey, dia menaik sebanyak 100. Okey. So kalau menaik sebanyak 100, 350 dia pergi ke sini, dia akan menaik sebanyak 100, iaitu 450. Untuk di tempat pertama pula, untuk di nombor pertama, dia mesti naik 100 juga. Okey, tapi sekarang ni kita nak undur, kita nak terbalikkan. Okey, so kalau kita nak terbalikkan, kalau kita undur ke belakang, kita kena tolak 100. Okey, kalau kita pergi ke depan, kita akan tambah dengan 100. So, sini akan jadi 250. Okey. So, itu adalah berkaitan pola nombor.
Okey. So ini contoh yang diberikan dalam buku teks. Okey. Nombor yang diberikan bermula dengan 28,010. Lepas tu dia tambah dengan 6. Tambah lagi 6. Tambah lagi 6. Tengok ni. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. So nombor dia makin besar, makin besar, makin besar. Besar sebanyak 6. Okey. So ini nama dia pola nombor tetik menaik 66. Okey, dalam pola nombor perasan tak? Pola nombor dinyatakan tetik dulu. Tetik menaik 66. Ini maksudnya berapa banyak dia menaik. So sebanyak 6. Okey, contoh yang kedua. Nombor ni, ini pula pola nombor tetik menurun 77. Okey, so dia bagi satu nombor. Ini 1017, 1010, 1003, 9996, 9989. Okey, kedua-dua nombor ni, ini dengan ini adalah tetik menurun 7. Okey. So dia menurun 7. Mula-mula 1017. Dia buat dua cara. Okey, tapi yang B ni dia gunakan garis nombor, tapi dia buat anak panahnya ke belakang. Nampak? Ini juga sama juga. Ini tolak 7 ni maksudnya menurun 7. Okey. So ini adalah pola nombor. Tapi kita tengok nombor yang berada di tempat 10 adalah nombor yang sama. Ribu pun sama. Tengok sifar 7 3 sifar. Sifar 7 3 sifar, sifar 7 3 sifar. Sifar 7 3 sifar, sifar 7 3 sifar. So yang berbeza kat sini hanyalah nombor yang berada di tempat ini. 2 3 4 5 6. So kalau kita nak letakkan nombor satu lagi, kita dah tahu dah, lepas 6 7 sifar 7 3 sifar. Awak cuma kena hati-hati bila nombor tu dah masuk ke nombor yang ke-10 lepas 9. So dia akan masuk ke pengumpulan semula. Okey. So pola nombor yang ditunjukkan ini adalah tertib menaik 10,000, 10,000. Okey, ini adalah contoh soalan melibatkan pola nombor. Okey, kita tengok 88,275, 87,275. Okey, kalau kita tengok kat sini, 275 ni adalah nombor yang sama, digit yang sama. Yang berbezanya kat sini ialah ini. Okey, 8 jadi 7, tapi cikgu bulatkan 88 lah, 88, 87. So sini akan jadi 86. Tak perlu kira dah. Ada soalan melibatkan pengiraan, kita kena kira, kita kena tolak ataupun tambah. Tapi untuk soalan pola nombor ini, kita dah nampak dah pola dia 86, 85. So sini akan jadi 84, 275. Okey. So soalan kelima, pola tertib menaik 100-100. Okey, dia dah cakap dah, pola ni mesti menaik 100-100. So kita fokus pada tempat ratus. Ini 5, 6, 7. So sini akan jadi 8. Okey, 15,807. Lepas tu tempat ratus lagi, kita akan naik 100-100. So dia akan tambah 1. 15,907. Ini yang cikgu cakap, awak kena fokus kalau soalan macam ni. Untuk soalan macam ni, bila 9 dia tambah dengan 1, dia akan ada pengumpulan semula. So dia akan tambah di tempat ribu. Okey, so 15 ni cikgu tunjuk kat sini, 15,907. Kita nak tambah dengan 100. Okey, jadi ibaratnya macam ni. Okey, macam kita buat bentuk lazim, dia akan jadi macam ni, 16,007. Okey. Ataupun awak boleh buat macam cikgu tuliskan, tambah 1, sini dah jadi sifar, tambah 1 di atas 5 ni. Okey, so 16,007. Okey, ini pula ialah topik anggaran. Topik anggaran ni adalah topik yang
pendek, sangat pendek dan sangat senang. Okey, so dalam gambar yang diberikan ada dua balang. Okey, balang A ada 20,000. Balang B tidak dinyatakan. So, dia suruh kita anggarkan, suruh kita estimate berapakah bilangan berbola air dalam balang B. Okey, so kita tengok kat sini, kalau balang A 20,000, balang B mestilah kurang daripada 20,000. So, kurang banyak mana? Kalau cikgu cakap, cikgu akan cakap kurang separuh lah, maksudnya 10,000. Okey, so ini ada 3 jawapan. Hazel kata 5,500, Winod kata 10,500, Anis kata 15,725. Okey, so kita tengok balik kepada balang tersebut. Hazel jawab 5,500. Dia tahu ni Hazel. Hazel kata bilangan bola air dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Okey, itu adalah anggaran yang betul. Mesti kurang daripada 20,000 sebab A lebih banyak. Tetapi bila dia kata 5,500, adakah tepat? Ini betulkah Hazel kata 5,500? Okey, so 5,500 adalah jawapan yang salah. Kenapa salah? Okey, kita tengok A 20,000. Ini separuh. Nampak cikgu punya tulis. Separuh ialah 10,000, 10,000. Kalau 5,000, dia kita macam ni. 5,000, 5,000. Okey. So, ni 5,000. Ini 5,000, ini 5,000 dan atas pun 5,000. Jadi dah 20,000. So, bila Hazel kata B tu 5,000, tak tepatlah. Okey, 5,000-nya kat sini. Anis pula kata 15,725. So, 15,000 dia sepatutnya di atas lagi, lebih. So, jawapan yang paling tepat ialah Winod. Winod kata 10,005. So, dia letak kat sini, betul lah, hampir tepat. So, jawapan kat sini, yang paling tepat ialah Winod. Okey, anggaran yang paling tepat. Okey, so ini contoh kedua. Isi padu air dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air dalam kolam S. Okey, so ini R 4,000 liter. T dia tak bagi tahu. Okey, tinggi kolam S hampir 4 kali kolam R. Okey, so 4 kali. So kini kita dah boleh anggap dah. Kalau R 4 liter, S mesti 4 kali ganda. So 4 dalam 4, 16,000 liter. Okey, ini anggaran kita lah. Okey, anggarkan isi padu air dalam kolam S dan T. Dia nak S ni dengan T ni, tambah 2 ni. Ini tambah. Okey, tinggi kolam T 2 kali kolam R. So 2 kali. So sini kita boleh budget, kita boleh anggarkan dia 8,000 liter. Okey. So anggarkan isi padu kolam S dengan T. So 16,000 tambah dengan 8,000. Okey, itu sahaja soalan ni. Okey. So untuk anggaran senang saja, kita kena tengok rujukan yang dia bagi. Apa itu rujukan yang dia telah bagi nilai yang macam ni? Ini rujukan kita. Okey. So kalau dia kata S ni 8 kali ganda R, so kena darab 8 lah. Kalau kata darab 4, darab 4 lah. 4 kali ganda. Okey. So ini latihan awak untuk muka surat 12. Ini latihan untuk pola, pendek je. Dan ini latihan untuk anggaran. Okey, so gunakan buku M1. Tak perlu salin betul habis soalan ni, awak tulis jawapan je. So nanti buka sekolah, hantar buku dan kita akan catch up balik lah apa yang dah kita belajar dan apa yang kita akan belajar. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, muka surat 14 dengan muka surat 12. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.